qasar. Mana boleh lagi? Dah kita orang bermukim. Sebab sebut orang kali sebut. Qasar dan jamak adalah salat bagi orang musafir. Siapa dia musafir? Itu orang yang berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari 3 malam, tak kira hari sampai, tak kira hari nak balik. Jadi 5 hari lah. Itu musafir. Sampai saja di situ, sampai kampung itu, sampai tempat itu, maka dia masih musafir. Tapi kalau lebih dari 3 malam, dia niat, saya nak pergi Johor, duduk 5 hari 5 malam. Hari sampai 1, hari balik 1, 7 hari. Sampai di kawasan itu, tempat dia nak pergi itu, maka terputuslah safarnya. Dia bukan bersafar lagi. Soalan Puan Sumayyah tadi, dia kata dia dah bermukim lebih 3 hari, dia buat jamak qasar. Maka ada ulama mengatakan, sesungguhnya salatnya, jamaknya, qasarnya tidak sah. Bila tidak sah, dia kena qada salatnya. Selama yang dia lakukan qasar dan jamak yang tidak sah itu. Yang ketiga, soalan daripada Puan Rokiah Husin dari Tanjung, di Taiping, Perak. Soalan saya ialah apakah hukumnya saya meninggalkan salat zuhur dan menggantikannya dengan salat Jumaat berseorangan di rumah. Terima kasih. Ini soalan daripada orang perempuan. Soalan daripada orang perempuan. Terus dia kata hukumnya saya meninggalkan salat zuhur dan menggantikannya dengan salat Jumaat berseorangan di rumah. Salat Jumaat ini, Puan Rukiah, kita bukan buat seorang-seorang. Salat Jumaat ini orang lelaki yang diwajibkan lelaki, bukan wajib perempuan. Yang kedua, kena kerja di masjid, sekurang-kurangnya bilangan 40 orang. Macam mana puan boleh kerja Jumaat seorang-seorang rumah ni? Yang pertama, Jumaat tak diwajib ke atas orang perempuan. Tapi kalau dia nak pergi masjid, join jemaah masjid, tak salah. Tiba-tiba puan buat seorang-seorang di rumah, ganti zuhur, buat Jumaat 2 rakaat. Mana boleh? Tak sah. Maka sebab itu, puan kena qada. Jumaat itu, qada zuhur. Gantikan yang Jumaat tuan buat itu, tidak sah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana kita banyak sebenarnya menerima soalan melalui email, saya nak teruskan sikit ya. Yang keempat, saya nama dia Nizam dari Teluk Intan, Perak ya. Nizam dari Teluk Intan, Perak. Ustaz, jika saya nak ke Pening pada ada kursus 2 hari dan selepas itu balik ke kampung dan tempat saya berniat musafir ke tempat kursus dan niat bermukim ke kampung. Macam mana pula niat musafir? Lepas tu niat bermukim. Tapi dari kampung saya dan keluarga nak bercuti ke Langkawi. Apakah dibolehkan saya jamak dan qasar? Ulang soalan, saya tak faham ya. Jika saya nak ke Pening, ada kursus 2 hari. Dan selepas itu balik ke kampung. Ke kampung dia lah tu. Tak tahu kampung mungkin tempat lahir dia. Dari tempat saya dan saya berniat musafir ke tempat kursus dan niat bermukim ke kampung. Saya tak faham soalan ni. Tapi dari kampung saya dan keluarga nak bercuti ke Langkawi. Saya tak betul jelas soalan ya. Walaupun begini, mungkin soalannya begini. Dia nak pergi kursus di Pening 2 hari. Lepas kursus, dia nak balik ke rumah dia di Pening. Di Pening rumah dia, kursus di Pening, rumah dia di Pening. Tetapi di Pening itu, rumah dia itu, dia nak niat bermukim. Mungkin nak duduk 5 hari. Nak duduk 5 hari. Maka dia hanya dianggap musafir semasa dia kursus 2 hari 2 malam itu. Itu dia musafir. Tetapi bila dia bergerak daripada tempat kursus, balik ke kampung dia, balik ke rumah dia, 5 hari contohnya, maka dia bukan musafir lagi. Dia tidak boleh lagi mengerjakan qasar dan jamak. Lepas tu mungkin daripada rumah dia di Penang tadi, dia nak pergi Langkawi pula. Tengok pula berapa lama duduk Langkawi. Kalau dia duduk Langkawi tak lebih 3 malam, maka dia dianggap musafir semula. Boleh dia buat qasar dan jamak. Okey, yang seterusnya soalan daripada Effendi Husin dari Kuala Lumpur. Saudara Effendi bertanya, bolehkah bolehkah kita membantu ibu bapa kita yang telah meninggal dunia semasa hayatnya meninggalkan salat dengan cara mengqada untuk mereka atau ada cara lain? Sebenarnya salat ini adalah ibadah individual, ibadah syakhsiyah. Salat merupakan ibadah yang diperdukan atas orang itu, bukan orang lain. Maka orang itu kena buat. Kalau dia tak buat, dia kena qada. Kalau tak qada meninggal, habis. Orang lain tidak boleh lagi mengqada untuknya
ataupun tidak ada cara lain nak menyelesaikan sembahyangnya walaupun dengan bayaran. Okey, kita dengar baru ni ada soalan bertanya kalau tak sembahyang boleh bayar dengan duit. Ini cerita karut. Mana boleh sembahyang bayar dengan duit? Kalau bayar dengan duit, orang yang kaya senang ya. Okey, jadi sembahyang kalau dia tak qada, orang lain tidak boleh mengerjakan qada untuknya. Okey, oleh kerana ada panggilan melalui telefon, kita silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Siti daripada Johor. Ya. Saya nak bertanya, pertama, saya pernah diberitahu ada yang bila macam kita bersolat, Ya. bila kita akan takbir, bila kita menyebut Allahu tu, Ya. bila hu dalam hati kita menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Oh. Baru kita lepaskan perkataan akbar. Okey, itu macam mana maksudnya. Kedua, kalau macam kita terkeluar angin memang batal kita solat. Ya. Tapi kalau macam kadang-kadang kita perasan macam kita terasa ada benda keluar walaupun kita tahu tak ada jelas ni benda tu terkeluar. Macam mana solat kita? Ya, Sebab baik. tak kali bersolat kita terasa perasaan tu. Ya, baik, terima kasih. Okay, saya faham ya. Okey, soalan yang pertama mengenai sebutan perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum semasa takbir. Maksud dia bila mana kita kata usolli fardhu maghribi 3 rakaatin, ada yang tanda Allahu hu tu dia kata Allah ya. Ini tidak ada dalam kitab fiqh ya. Ini tidak ada. Ini semua mengarut semua. Langsung tak disebut oleh para ulama tentang sebutan Ya Hayyu Ya Qayyum masa kita kata Allahu tu Ya Hayyu Ya Qayyum barulah akbar. Ini tidak ada. Sebab apa yang kita fahamkan, ulama-ulama mengatakan bahawa semasa kita takbiratul ihram, semasa kita kata Allahu Akbar, kita dikenaki supaya niat sembahyang, iaitu muqaranah bitakbir. Dalam sepanjang takbir ini kita pasang niat yang kita hendak mengerjakan salat. Itu dia yang ada. Lain tak ada. Adapun soalan yang kedua mengenai syak dan was-was. Kita katalah yang bertanya tadi, saya tak ingat nama apa ya. Okey, kita katalah saya tengah sembahyang. Saya terasa macam ada keluar sesuatu. Sama ada saya terkencing ke, mungkin saya keluar najis ke. Misal terasa. Maka ulama-ulama kata, bila mana kita timbul syak, maka kita kena yakinkan syak itu. Nak pastikan ada ataupun tidak. Kita kena batal sembahyang, berhentikan sembahyang, cek. Kalau sekiranya ada, maka sembahyang sah batal. Maka kita bersihkan najis itu, ataupun ambil uduk semula, kita boleh sembahyang semula. Tapi bila mana kita cek, tak ada apa. Cuma berasa saja, maka kita bolehlah sembahyang semula. Dan kalau ini berlaku setiap hari, kemarin berlaku, dulu berlaku, malam tadi berlaku, maka tak payahlah kita cek lagi, walaupun kita rasa keluar, sebab itu hanya perasaan semata-mata. Wallahu a'lam. Saya teruskan soalan email sini ya. Soalan email daripada saudara Syaharuddin dari Ampang ya. Dia kata, Assalamualaikum. Soalan saya, bolehkah kita salat berjamaah dalam satu bangunan tetapi terpisah oleh dinding? Panduan makmum dengan imam adalah dari mikrofon. Saya pernah salat jemaah di surau Tabung Haji dan ketika itu saya salat di luar bangunan kerana telah penuh dan ketika itu suara imam dan mikrofon tidak berapa kedengaran. Boleh Ustaz jelas? Kalau Ustaz tidak dapat ulas di TV, bolehkah Ustaz jelas email saya? Jadi begini ya. Di antara syarat-syarat sah qudwah, sah menjadi makmum mengikut imam. Di antaranya, saya jawab soalan saja, di antaranya mestilah dalam satu bangunan atau di satu tempat yang tidak dipisahkan oleh sesuatu yang menghalang makmum untuk berjumpa imamnya. Sebagai contoh, dalam bangunan kalau ada dinding, ada tembok, ada pagar apa, makmum tak boleh pergi kepada imam dia. Walaupun imam seberang sana, dia sebelah sini, maka salat jemaahnya tidak sempurna. Tidak boleh. Begitu juga satu tempat, cuma imam seberang sungai sana, dia seberang sungai sini. Jambatan tak ada. Tak sah jemaahnya. Sebab itu dia katakan, imam dengan makmum mesti berada di suatu tempat, satu bangunan, dan tidak ada sesuatu yang menghalang. Yang menghalang makmum dengan imamnya. Maknanya kalau makmum nak pergi jumpa imam, tidak ada halangan dan dia barulah jemaahnya sah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila mana kita bicarakan soal salat, saya sebut sini, kadang-kadang orang tanya saya, bolehkah saya baca ikut jemaat ataupun ikut jemaah di TV? Saya nampak imam sedang TV tulis sembahyang. Saya kata, itu TV yang imam sembahyang di mana?
Pernah kita dengar soalan dalam puasa dulu, orang tanya, bolehkah imam di Mekah sembahyang tarawih, boleh ikut dia tak? Dia kata, saya letak TV di depan belah kiblat, kata dia, saya ikut TV, boleh tak? Saya kata boleh. Macam mana? Imam tu di mana, kamu di mana? Sebab tu syarat dia mesti imam dan makmum di suatu tempat, dan tidak sesuatu yang menghalang makmum dengan imamnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini insyaAllah. Sikit tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, apa yang saya kata tadi, iaitu mengenai kita tanam pokok rambutan ada tujuan. Kalau tujuannya tak tercapai, pokok itu kita tebang, habis cerita. Maka sama juga Allah mencipta kita, Allah hidup kita, ada tujuan. Apa tujuannya? Suruh sujud sembah Allah, suruh sembahyang, suruh taat perintah Allah. Tetapi kenapa sampai umur 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun masih belum nak sujud sembah Allah? Agak-agak apalah Allah nak buat? Kalaulah sifat Allah sama dengan sifat manusia, kalau sifat Allah sama sifat manusia, habis manusia Allah tebang, cerah dunia. Tapi Allah ni dia bukan sifat manusia. Maka inilah manusia-manusia yang Allah lanjut lagi usianya, Allah kurnia dia nikmat, Allah kurnia dia kemewahan, dengan harapan satu masa nanti dia akan sedar dan kembali sujud menyembah Allah SWT. Oleh kerana ada panggilan masuk. Siapa di talian? Assalamualaikum. Oleh kerana ada panggilan masuk. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Rahman Ismail. Ya, silakan. Saya Rahman Ismail di Belum Melaka. Ya. Ingin mengajukan dua soalan kepada Datuk. Ya, silakan. Teruskan. Saya kena penyakit angin afah. Ya. Sebab. Ya, teruskan. Boleh tak? Saya semayang. Jamak. Ya. Okey, itu saja ya. Okey, baik, terima kasih. Dan satu lagi. Okey, baik. Tak apalah ya, saya jelaskan. Orang yang sakit ataupun orang yang berpenyakit, sama ada ahmar ke, tak kiralah, yang pentingnya dia sakit. Maka mengikut apa yang dijelas oleh para ulama, kalau hanya sekadar sakit saja, maka tidak membolehkan dia untuk mengerjakan salat jamak. Dia kena buat secara sempurna juga, mengikut waktu-waktu dia. Nak qasar pun tak boleh. Cuma kalau dalam keadaan terdesak, keadaan darurat, barulah ulama-ulama mutaakhirin mengharuskan seperti ya, ini pasal sakit ahmar tadi. Kalau sekadar sakit ahmar di rumah, dia tidak boleh mengerjakan jamak. Kecuali dalam keadaan terdesak seperti ulama-ulama mutaakhirin telah memfatwakan. Contohnya seperti doktor dalam bilik bedah. Doktor bilik bedah yang mungkin akan masuk bilik bedah, kita kata dia masuk bilik bedah jam 1:30 misalnya. Dia akan habis pembedahan jam 7 malam. Misalnya. Maka dia boleh buat jamak sebab asal tak sempat. Itu dalam keadaannya terdesak dalam darurat. Adapun keadaan biasa seperti ini, seperti sakit ahmar, sakit lainnya, maka dia tidak boleh mengerjakan qasar ataupun jamak. Wallahu alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih terus bicarakan soal salat. Mudah-mudahan dengan harapan di kalangan kita yang belum lagi bersalat, yang belum ada keinginan nak bersalat, dengan harapan saya akan timbul satu kesedaran, siapalah kita, akhirnya nak ke manalah kita. Lepas tu kita mesti ingat bahawa panjang mana umur kita, akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, di sana akan ditanya kita, seperti sebutlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, la tazalu qadamai abdu yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Masih tetap tapak kaki kedua-dua anak Adam sebelum sempat dia bergerak pergi ke mahsyar, dia akan tanya 4 soalan dulu. Ini soalan saringan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Akan ditanya berapa umur kamu, dan sepanjang umur itu apa yang kamu buat. Subhanallah. Kalau ada orang menjawab umur saya hanya 10 tahun Tuhan, selamat dia. 10 tahun selamat. Tapi kalau ada orang jawab umur saya 60 tahun Tuhan, umur saya 70 tahun, okey. Selama 70 tahun apa kamu buat? Sembahyang tak ada. Puasa tak ada. Agak macam mana tak jawab agak-agak ya. Okey. Yang keduanya,
an syababihi fi ma ablah. Kalau kita pernah hidup remaja, pernah melepasi remaja, maka Allah akan tanya, macam mana keadaan masa kamu remaja dulu? Subhanallah. Kalau adalah remaja yang bersolat, remaja yang beribadat, subhanallah. Besok dia kata, wahai Tuhanku, semasa aku remaja aku bersolat, semasa remaja aku tak jadi gila, semasa remaja aku tak ikut geng-geng, aku pergi lepak-lepak. Maka alhamdulillah, berbahagialah manusia ini. Okey, kalau ada panggilan, kita terima panggilan dulu. Ya, silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, kalau tak ada soalan, kita terus tadi ya. Baru 2 soalannya. Soalan yang ketiga, dia akan tanya, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang dia belajar. Tentang ilmu yang dia tuntut, ke arah mana ilmu itu digunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang hartanya. Ada harta tak? Kalau orang kata, mana ada harta Tuhan, saya hidup kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang. Mana ada kerja, tak ada harta pun tak ada. Okey, selamat. Tapi kalau ada orang jawab, ui, harta saya Tuhan, harta saya, kata-kata bank. Dalam bank tu lain, harta orang, harta saya lah. Okey, Tuhan tanya, dari mana harta itu kamu ambil? Dan ke mana harta itu kamu belanjakan? Kalau ada orang jawab, harta ni, okey, saya berniaga, saya buat bisnes halal, berniaga kereta. Bagus. Ke mana belanjakan? Saya kalau zakat, tolong orang. Bagus. Tapi kalau duit itu duit rasuah, dikumpul duit rasuah, duit judi, duit merompak, duit menyamun. Untuk ke mana belanjakan? Belanja ke disko lah tuan-tuan. Happy, lepak-lepak, pergi disko, pergi hanya sebulan sekali. Siaplah jawapannya. InsyaAllah, walau bagaimanapun, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, ingat, kita merupakan hamba Allah. Hamba yang ada kewajipan, iaitu kita kena taat perintah Allah. Dan bila mana Allah suruh semayang, kita semayang. Kita bersolat sebagai hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ke mana-mana. Kita berjumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan puan-puan, masya-Allah tabarakallah, setia bersama kami di rancangan Tanyalah Ustaz melalui TV 9 ini. Dan untuk makluman kita lah, saya tertarik kalau nak sebut sedikit. Diriwayatkan bahawa orang-orang yang tidak sembahyang, orang-orang yang tidak bersolat, yang tak pernah kerja solat, tak pernah sujud semua Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini bila dia mati nanti, dia masuk saja dalam kubur, dah tentulah soalan muka nakir tak boleh jawab, dah sure, tentu dah, memang tak boleh jawab. Maka selain dia dipukul oleh munkar nakir, diseksa, diazab oleh munkar nakir, di samping itu dia akan dihantar seekor ular besar yang bernama Suja'il Aqra. Nama dia Suja'il Aqra. Ular yang akan patuk, akan belit, akan patuk. Bisanya ya Allah, kalau kita di dunia tuan-tuan, kalau kena patuk ular tu boleh pergi hospital, jumpa doktor, minta ubat, ambil painkiller, tahan sakit. Dalam kubur mana ada hospital, mana ada doktor? Sedangkan ular pula bila patuk bisanya ya Allah, sanggupkah tuan-tuan tahan bisa ular ini? Kalau dah rasa takut, jangan tunggu-tunggu lagi. Bersalatlah kita, bersujud kita menyembah Allah SWT sebagai tanda syukur kita. Terima kasih kita kepada Allah kerana mengurniakan nikmat kepada kita. Belum sedar lagi kah kita? Tolonglah tuan-tuan. Saya merayu bukan untuk saya, untuk tuan-tuan. Dengan harapan, insya-Allah di dunia kita berselamat, dunia dapat nikmat. Di akhirat juga kita nak kebahagiaan. Bukan kita nak bahagia dunia saja, di akhirat pun kita nak bahagia. Paling-paling tidak di alam kubur kita selamat. Kerana orang-orang yang banyak melakukan amal ibadat, yang banyak salat, yang banyak melakukan kebajikan, dia boleh jawab soalan munkar nakir. Bila boleh jawab soalan munkar nakir, dia tak kena seksa. Maka Nabi kata, faman naja minhu fama ba'du aisar. Orang yang selamat di alam kubur, lepas tu dia senang, tak ada masalah. Oleh kerana ada panggilan di talian ya. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali salam tu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Silakan. Saya dengar. Saya Puan Sidah daripada Kota Tinggi. Kota Tinggi Johor. Banyak orang Johor telefon hari ni ya. Silakan. Saya nak soal Ustaz. Saya nak tanya tentang sembahyang lah Ustaz. Ya, silakan.
Silakan teruskan. Kita ni pernah meninggalkan solat lah semasa waktu muda kan. Ya. Habis tu katanya pernah dengar katanya kalau kita meninggalkan solat fardu ni tidak digalakkan sembahyang sunat. Ya. Okey, itu saja. Ya, kalau macam mana pendapat Ustaz tu saya nak tanya. Ya, baik. Lagi satu saya nak tanya. Ya, okey, terima kasih. Saya jawab soalan pertama dulu ya. Ya, okey, baik. Memang ada pendapat yang mengatakan bahawa orang-orang yang memiliki atau mempunyai qada salat, banyak salat qada tak buat masa muda dulu. Tiba-tiba sampai dah sekarang dah insaf, dah sedar, maka dia pun naklah semayang. Maka dia semayanglah. Tiba-tiba boleh tak dia buat salat sunat? Sedangkan qada belum habis. Maka saya kata, kalau di waktu yang sama dia sembahyang yang tunai, lepas tu dia buat sembahyang yang qada, maka tidak salah dia mengerjakan solat sunat. Sama ada sunat qabliyah ke, ba'diyah ke, sunat tahajud ke, sunat tasbih ke, sunat tarawih ke, sunat hari raya akhir lah. Boleh. Yang tak boleh ialah orang-orang yang ada qada sembahyang, banyak qada dia. Masa kecil daripada umur 12 tahun sampai 30 tahun tak pernah sembahyang, tiba-tiba sampai besar nak sembahyang. Bila dah sembahyang, yang qada tak buat, tiba-tiba nak buat yang sunat. Itu yang tak boleh. Sebab ini qada wajib, yang ini sunat. Kenapa yang wajib kamu tak buat? Kenapa yang sunat pula kamu buat? Itu dia persoalannya. Maka sebab itu saya kata, kalau kita mengqada sembahyang-sembahyang yang lalu, di waktu yang sama kita mengerjakan sunat, maka tidak menjadi masalah. Boleh. Yang ulama persoalkan ialah orang yang ada qada, yang qada tak buat, yang wajib tak buat, tiba-tiba kenapa yang sunat dia buat? Itu dia persoalannya. Maka sebab itu insya-Allah untuk sempurna solat-solat sunat kita, solat tarawih kita, solat raya kita, maka di waktu sama kita kena qada sembahyang kita yang lalu insya-Allah. Oleh kerana masa tidak mengizinkan kita tuan-tuan dan puan, kita akan akhir di sini dengan sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqa hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa narda bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau suluhkanlah hati-hati kami dengan cahaya keimanan untuk kami berbadat menjamu ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau gerakkanlah hati-hati ini untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Kau jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan salat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau gerakkanlah hati kami, Engkau suluhkanlah hati kami, Kau pimpinlah kami untuk kami jadikan diri kami seorang hamba yang taat perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah salat itu ibadah utama bagi kami, agar kehidupan kami di dunia mendapat kebahagiaan, di akhirat mendapat keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau inanya kami, janganlah Engkau zalimi kami, janganlah Engkau seksa kami dengan berbagai-bagai dugaan yang tak tertanggung oleh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdatangan memohon kepada-Mu ya Allah. Mohon segala perlindungan, mohon segala bantuan, mohon segala pertolongan, dan kepada-Mu ya Allah kami menyerahkan segala urusan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bertemu lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, oleh kerana masih lagi ada kelapan sedikit waktu, di akhir ucapan saya dalam rancangan ini, saya menyeru kepada seluruh masyarakat Islam, ingat bahawa salat merupakan ibadat terpenting dalam kehidupan kita. Salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan kepada kita. Artinya selepas seseorang mengucap dua kalimah syahadat, selepas kita mengucap dua kalimah syahadat, ingat apa yang kita lakukan ialah mengerjakan ibadat salat.
Kerana ia merupakan yang terpenting dalam kehidupan kita. Saya minta maaf tuan-tuan ya, saya dalam sikit saya nak buat pada sini. Kerana terkadang ya, kadang ada ibu bapa yang ada anak-anak langsung tak ambil kisah. Tak suruh anaknya semayang, tak kisah apa anak nak buat. Anak buat jahat pun dia biar, nak kuluki dia pun dia biar, nak lepak pun dia biar. Cuma yang hairan kenapa? Bila si anak tu meninggal dunia, kenapa sibuk-sibuk carilah ustaz, cari imam tu baca tahlil? Untuk apa? Kalau kita sebagai seorang bapa, kalau kita tak nak anak kita diseksa, kalau kita nak anak kita selamat di akhirat nanti, di alam kuburnya, maka kita selamatkan dia masa dia masih hidup. Maka sebab itulah Islam letak tanggungjawab kepada bapa, kepada ibu. Disebut dalam Quran sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu. Jaga diri dia dulu. Jaga diri dia, sembahyang, taat perintah Allah, barulah jaga diri keluarga, jaga anak kita, jaga isteri kita. Kerana dalam masalah ini, ingat, kalau si bapa buat salah, kalau si bapa tak semayang, kalau si bapa buat maksiat dan mungkar, isteri dan anak-anak tak ada kena mengena. Isteri tak bertanggungjawab, anak-anak tak bertanggungjawab. Tetapi kalau isteri yang buat salah, isteri yang tak semayang, bukan dia saja menanggung dosa, tapi suami kena sama. Suami akan menanggung sebahagian dosa isteri yang tak semayang tadi. Adapun anak-anak tak ada kena mengena. Tetapi kalau si anak yang tak semayang, kalau anak tak semayang, kalau anak-anak tak semayang, kita ada 5 anak, 6 anak, 10 anak, semua tak semayang, maka kedua-dua mak bapaknya akan dipertanggungjawabkan. Kedua-dua mak bapaknya akan dipersalahkan. Tak kira sama ada mak bapak semayang ke, tak semayang ke, itu soal lain. Kalau mak bapak itu semayang, maka dia akan dipersalahkan kenapa membiarkan anak-anak tidak semayang. Tapi kalau mak bapak juga yang tak semayang, dia akan tanggung dosa sendiri, sampai dia akan menanggung dosa anak-anaknya yang tidak semayang. Maka sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin yang dirahmati Allah, tolonglah selamatkan diri kita, tolong selamatkan anak-anak kita daripada kemurkaan Allah, daripada azab Allah, daripada siksa Allah di hari akhirat nanti. Kerana kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Cuma dulu kemudian saja. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Mungkin saya dulu, tuan kemudian. Yang penting, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh tuan-tuan, sekarang baru cukup masanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di siri-siri akan datang pada minggu hadapan. Saya harap tuan-tuan bersama kita, bersama kami di TV9 dekat di hati. InsyaAllah bertemu pada akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.